Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran, kita boleh dengar huruf dia tuan-tuan satu persatu. Harfan. Kalau dalam hadis tu harfan. Seperti mana disebutkan dalam hadis, an Ya'la bin Mamlak annahu sa'ala Umma Salamah radhiyallahu anha an qira'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza hiya tan'atu qira'atan mufassaratan harfan, yang bermaksud diriwayatkan daripada Ya'la bin Mamlak bahawa beliau bertanya kepada Ummu Salamah tentang cara Nabi SAW membaca Al-Quran. Lalu beliau menunjukkan sifat bacaan Nabi dengan satu bacaan yang jelas, iaitu satu huruf demi satu huruf. Maknanya tuan-tuan, harfan, mudah aja nak ingat. Hadis tu harfan, satu huruf demi satu huruf kita boleh dengar bacaan Nabi, maknanya jelas satu persatu. Ramai dalam kalangan kita tuan-tuan yang baca Al-Quran laju. Baca Al-Quran laju. Bila baca laju ni tuan-tuan tak berapa jelas butir-butir huruf tu. Contoh paling mudah, Bismillahirrahmanirrahim. Tak dengar B tuan-tuan. Bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Laju kita baca. Itu contoh paling mudah. Tiap-tiap hari kita baca. Bismillah pun tuan-tuan ramai yang masih lagi melanggar hukum-hukum tajwid. Baru Bismillah. Kalau Bismillah pada surah-surah yang selain Al-Fatihah, bukan satu ayat. Tapi bila kita baca Al-Fatihah tuan-tuan, Bismillah tu ayat pertama. Jadi daripada Bismillah perlu jaga tajwid. Kadang-kadang kita baca Bismillah laju, lepas tu masuk Alhamdulillah, barulah nak baca bertajwid perlahan. Sedangkan Bismillah merupakan ayat pertama suratul Fatihah. Jadi kena hati-hati tuan-tuan. Baca laju-laju ni kadang-kadang kita senang untuk langgar tajwid. Tak dengar butir huruf-huruf tu. Kalau kita nak mengikut cara bacaan Nabi seperti mana hadis, maka sebutan huruf Al-Quran kita itu dengar dengan jelas satu persatu. Jadi daripada hadis ni, menurut pengarang Tuhfatul Ahwazi, cara bacaan yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah bacaan secara tartil. Bacaan secara tartil yang elok dan bacaan mengikut tajwid. Itu tafsiran kepada hadis ini. Bermaksud Nabi membaca mengikut tajwid. Nabi suka apabila seseorang itu membaca Al-Quran dengan bacaan yang bertajwid. Sebab antaranya Nabi pernah memuji sahabat-sahabat yang bacaannya bagus. Antaranya adalah seorang sahabat nama dia Ubay bin Ka'ab. Namanya Ubay bin Ka'ab. Adalah antara sahabat yang bacaan Al-Qurannya bagus. Nabi puji dalam hadis. Wa aqra'uha li kitabillah Ubay. Nabi kata. Dan orang yang terbaik bacaan Al-Qurannya adalah Ubay. Ubay ni Ubay bin Ka'ab. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi puji sahabat yang bacaannya bagus. Ni satu hadis. Ada lagi dalam hadis-hadis yang lain, Nabi puji suara merdu. Nabi puji bacaan dia seperti mana Al-Quran diturunkan. Ini sahabat-sahabat yang bacaannya bagus. Jadi kalau kita tuan-tuan perlu juga membaca dengan bacaan yang baik. Supaya bacaan kita itu seperti mana yang diturunkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan yang bertajwid ni kalau dalam Al-Quran dia punya dalil warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Seorang imam Ibnu Al-Jazari, tokoh Al-Quran, tokoh Al-Qira'at, menyebut dalam syairnya wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun. Dan membaca Al-Quran dengan tajwid itu adalah perkara yang wajib. Wajib tuan-tuan ya. Wajib baca Al-Quran dengan bertajwid. Kena belajar tajwid. Man lam yujawwidil Quran asimun. Siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan bertajwid, maka dia berdosa. Maka perlu kita belajar tajwid. Jangan kita membaca saja Al-Quran tetapi tidak belajar tajwid. Berdasarkan kepada hadis ini.
Jadi ini yang pertama, Nabi membaca Al-Quran dengar satu-satu, harfan, huruf-huruf. Antaranya tuan-tuan boleh lihat dalam YouTube. Mungkinlah banyak yang tanya saya, Ustaz, apa YouTube yang Syekh yang paling bagus bacaan dia? Ini memang ramai tanya. Di mana-mana semua tanya. Sebab zaman sekarang zaman YouTube tuan-tuan, zaman YouTube, zaman media sosial lah kan. Jadi antaranya tuan-tuan kalau nak tengok YouTube boleh lihat Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Ini mungkin ramai kenal lah. Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Beliau ni adalah orang pertama, Syekh pertama yang merakam Al-Quran 30 juzuk. Rakaman bacaan tuan-tuan dekat dunia ni yang pertama sekali rakam 30 juzuk Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Sebabnya dia punya bacaan terbaik. Jadi ketika itu bacaan dia terbaik dan teknologi itu dah sampai. Mungkin sebelum-sebelum tu dah ada ramai juga yang terbaik. Tapi belum sampai lagi teknologi MP3, MP4 zaman tu belum ada lagi. Tapi zaman Syekh Mahmud Khalil Al-Husari ni dah ada, maka dirakam bacaan beliau 30 juzuk. Beliaulah orang pertama di dunia ini yang merakam Al-Quran, bacaan Al-Quran 30 juzuk. Tuan-tuan boleh cuba lihat di YouTube, boleh. Maknanya kalau tuan-tuan baca kat rumah Al-Quran, sambil-sambil tu nak tengok, nak cek bacaan, sebutan yang betul, sebutan yang tepat, boleh buka. Ataupun mungkin kita tak baca Quran pun dekat rumah, maknanya masa tu kita tengah rehat-rehat, relax, buka video Syekh Mahmud Khalil Al-Husari ni di TV ataupun di handphone, boleh tuan-tuan. Maknanya kita cuba mendengar bagaimana sebutan beliau. Kadang-kadang ada je yang syekh-syekh ni bacaan dia bagus. Bacaan bagus ni maksud saya bacaan yang bertajwid. Bacaan yang bertajwid. Tetapi bacaan suara dia tak merdu mana. Tapi dia menjaga tajwid tuan-tuan. Ini kan antara yang perlu kita lihat dalam kitab fiqh tuan-tuan. Bila kita nak memilih imam, yang utama adalah bacaan yang bagus. Bacaan yang bagus, dua yang utama. Bacaan yang bagus dengan faqih. Dia tahu hukum hakam solat. Ni imam yang utama tuan-tuan. Ciri-ciri imam yang utama. Bacaan bagus dan tahu hukum hakam solat. Ni dua ciri yang utama. Bukannya kita memilih, saya sebut ni sebab kita dah dekat Ramadan. Bukannya kita memilih nombor satu suara yang paling merdu. Salah tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam kitab fiqh, suara tu dah ciri-ciri imam yang nombor belas-belas dah tuan-tuan. Suara tu nombor belas-belas, bukan nombor satu. Tapi antara kesilapan memilih imam, mencari imam yang nombor satu, suara dia paling sedap tuan-tuan. Tapi bacaan tak bertajwid. Banyak kesalahan-kesalahan tajwid. Jadi kena hati-hati dalam pemilihan imam. Ini pada hadis yang pertama, Nabi membaca harfan-harfan dengan jelas, satu huruf. Hadis yang kedua berkaitan dengan ciri-ciri bacaan Rasulullah SAW adalah membaca dengan memanjangkan sebutan. Memanjangkan sebutan ni maksud dia pada huruf-huruf mad. Kena jaga tajwid. Sama juga, ni juga hadis menjaga tajwid. An Qatadah qala, qultu li Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kaifa kanat qira'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Faqala maddan. Yang bermaksud diriwayatkan daripada Qatadah yang menceritakan, aku bertanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu bagaimana cara bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, bacaan dengan memanjangkan sebutannya. Anas bin Malik ni pembantu Nabi, khadam Nabi. Jadi dia sentiasa bersama dengan Nabi. Sebab tu Anas bin Malik ni kita lihat banyak hadis-hadis daripada beliau. Sebab dia selalu dengan Nabi, maka dia tahu kehidupan, ciri-ciri bagaimana Nabi ni dalam kehidupan seharian dia. Jadi Anas bin Malik tahu. Anas bin Malik kata, bacaan Nabi ni dengan memanjangkan sebutannya. Jadi maksud di sini memanjangkan adalah pada huruf-huruf mad dipanjangkan dengan harakat yang betul. Harakat yang sepatutnya. Kalau dua harakat. Kalau empat. Kalau enam. Jadi cuba tanya diri sendiri. Kita semua selalu membaca Al-Quran, tiap-tiap hari baca Al-Quran. Cuba tuan-tuan tengok dalam Al-Quran. Sampai dekat hukum tajwid ni tahu tak berapa harakat? Sampai dekat hukum tajwid ni tahu tak berapa harakat? Jadi kena tahu tuan-tuan. Kena tahu, kena masuk kelas tajwid.
Jadi di sini mengikut harakat yang betul. Contoh waladdallin tu 6 harakat, jangan dibaca 5. Jangan dibaca 4. Kita kata ni panjang dah Ustaz, dah cukup panjang dah ni, 4 harakat kita kata. Salah. Waladdallin tu tuan-tuan 6 harakat sahaja. Contoh. Kena memanjangkan huruf mad dengan bilangan harakat yang betul. Maknanya hadis pertama dan hadis kedua ini menunjukkan kepada perlunya membaca Al-Quran secara bertajwid. Seperti mana Nabi membaca Al-Quran dengan bertajwid, panjang dengan panjang yang betul, dengar dengan jelas setiap huruf-huruf Nabi membaca Al-Quran. Hadis yang ketiga juga berkaitan dengan tajwid. Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran mengikut hentian ataupun mengikut waqaf. Maknanya setiap hujung ayat Nabi waqaf, tuan-tuan. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Nabi waqaf 1. Alhamdulillahirabbilalamin, waqaf 2. Ini contoh ya. Dalam hadis an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuqatti'u qira'atahu yaqul alhamdulillahi rabbil alamin, berhenti, thumma yaqifu. Yaqifu tu maksud dia berhenti, waqaf. Thumma yaqul, Nabi baca lagi ar-rahmanir rahim, thumma yaqifu, berhenti lagi. Wa kana yaqra'u, baca lagi maliki yaumiddin dalam hadis. Maknanya disebutkan Nabi membaca Al-Quran dengan berhenti pada setiap hujung ayat. Kita orang Melayu panggil hujung ayat, orang Melayu panggil hujung ayat. Tapi kalau orang Arab ataupun dalam kitab dia panggil kepala ayat. Lain tuan-tuan ya, dia panggil kepala ayat ataupun ra'sul ayah dalam kitab bahasa Arab. Ra'sul ayah. Maksud dia kepala ayat, tapi kita orang Melayu panggil hujung ayat, samalah. Sama sahaja, dia punya sebutan, ada punya istilah sahaja berbeza. Jadi kalau kita nak mengikut cara bacaan Nabi, antaranya ciri-ciri Nabi adalah dengan berhenti setiap hujung ayat. Bukan kita kata tak boleh sambung, boleh. Tapi sunnahnya kalau ikut Nabi berhenti setiap hujung ayat. Contoh kita sambung. Kita sambung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbilalamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Contoh. Boleh juga, tak ada masalah. Cumanya kalau ikut hadis Nabi berhenti setiap hujung ayat. Kalau kita nak cuba mengikut ciri-ciri bacaan baginda, maka kita berhenti pada setiap hujung ayat. Ini dia punya sunnahnya. Dalam hadis yang lain, dalam hadis Sunan Abi Daud mengatakan yuqatti'u qira'atahu ayah. Maknanya ini terpakai juga tuan-tuan pada surah-surah yang lain. Dalam hadis ni dia tunjukkan secara mudah menyebut kepada suratul Fatihah. Mudahlah kita nak faham. Maknanya kalau kita baca surah yang lain tuan-tuan baca surah Al-Ikhlas, surah-surah pendek, ataupun baca surah panjang, suratul Baqarah, dan juga surah-surah biasa, surah pendek lah yang kita sambung. Surah pendek biasa kita sambung, surah panjang kita tak sambung. Ayat tu panjang kita memang tak sampai nafas tuan-tuan, tapi surah-surah pendek kita kadang-kadang kita sambung ayat ni dengan ayat ni, ayat kita sambung. Jadi kalau kita nak cuba ikut cara Nabi, kita berhenti pada setiap hujung ayat. Maka tiga hadis di awal ini adalah berkaitan dengan tajwid ketika kita membaca Al-Quran. Yang pertama, dengar dengan jelas setiap butiran huruf. Yang kedua, memanjangkan dengan harakat yang betul. Yang ketiga, kita waqaf pada setiap hujung ayat. Tiga hadis awal ini.